Ya, apabila kita merdeka, kan, kita menubuhkan negara ini, kita memilih integrasi sebagai dasar. Yang lain-lain di Asia Tenggara ini mereka memilih asimilasi. Dan integrasi itu sebenarnya jauh lebih ringan daripada asimilasi. Tetapi sayangnya dalam keadaan yang begitu ringan, maknanya tuntutan integrasi itu tak seberat tuntutan asimilasi. Kita masih mendapati setelah 66 tahun kita menubuhkan negara ini, masih terdapat penduduk Malaysia ini yang belum bersedia untuk berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Belum bersedia ataupun enggan setelah 66 tahun merdeka. Jadi apabila ada dalam kalangan penduduk di negara ini yang kita panggil rakyat dan mereka juga menggelarkan diri mereka sebagai warga negara, kita masih mendapati ada segolongan yang besar juga jumlahnya yang enggan berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu, khususnya dalam menerima bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Dan kita dapat lihat kan, mereka ini misalnya orang Cina mereka rata-rata mempelajari bahasa Melayu itu atas dorongan instrumental, iaitu untuk memenuhi syarat sahaja. Lulus mata pelajaran wajib bahasa Melayu, kalau tidak segala peperiksaan itu dikira gagal. Jadi dengan mereka mempelajari bahasa Melayu atas dorongan instrumental, nak penuhi syarat lulus dalam peperiksaan, maka saya kira itu antara sebab mengapa bahasa Melayu mereka tak begitu baik. Maknanya setelah mereka memperoleh grade yang baik, hafal karangan, setelah mendapat grade yang baik dan mereka lulus SPM, dengan izin yang kasar sikit bahasa Melayu dipersaikan, go to hell. Jadi malam sekali bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui sepenuhnya oleh anak watannya. Tidak ada di tempat lain di dunia rakyatnya tidak mengetahui bahasa negara. Tidak ada. Kalau kita lihat di Indonesia, mereka mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, diberi nama bahasa Indonesia, dan kita dapat lihat kuasa bahasa itu memang ada untuk penyatu paduan itu. Memang ada. Ini terbukti sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini. Ya, pada zaman purba, Maharaja Siwangti telah menggunakan bahasa dalam bentuk sistem tulisan dan ejaan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan penduduk-penduduk Cina yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Dan setelah mereka berkongsi sistem tulisan dan ejaan yang sama, penduduk Cina ini yang bahasanya berbeza-beza, tak faham antara satu sama lain, boleh berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi di Indonesia kita dapat lihat bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, beri nama nasional, dan kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu menyatu padukan rakyat mereka yang dikatakan terdiri daripada 1,500 suku yang berbeza-beza. Dan bukan itu saja, rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, jauh sekali dengan kita. Jadi untuk soalan saudara Fazli, mengapa bahasa Melayu tidak dikuasai dengan baik, apatah lagi dihayati, sebab orang-orang bukan Melayu kebanyakannya belajar bahasa Melayu atas dorongan instrumental. Sepatutnya mereka belajar bahasa Melayu itu atas dorongan integratif untuk menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa Melayu yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Dan kalau mereka belajar secara integratif, bahasa Melayu mereka sudah tentu lebih baik. Dan lebih penting lagi, mereka boleh berfungsi dengan baik dalam komuniti bahasa Melayu.